Terus saja bersama dengan Profesor Mahdi Dr. Marina Osman, iaitu pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Prof, antara pertama sekali yang ingin saya fokuskan iaitu apa yang dikatakan tentang peningkatan kes COVID di Sabah ini disebabkan oleh hasil saringan lapangan yang diperluaskan ke 11 kawasan jangkitan, iaitu melibatkan kawasan zon merah iaitu Tawau, Lahad Datu, Semporna, Kunak, Tuaran, Panampang, Putatan, Kota Kinabalu, Sandakan, Papar dan juga Kota Belud. Kawasan-kawasan ini, Prof, bagaimana untuk kita memahami ataupun orang di luar sana memahami bahawa pada tahap ini sekiranya ujian kita jalankan secara meluas itu mendapati banyak jangkitan di luar sana, tidak mustahil bahawa di luar sana masih lagi ada jangkitan yang belum lagi kita temui dan sebagainya, tapi ada kes di kalangan komuniti yang memerlukan mereka lebih berhati-hati, Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan saringan yang dilakukan sekarang lebih menyeluruh, pada pandangan saya ialah merupakan satu langkah yang perlu dilaksanakan bagi kita mengesan seawal mungkin kes-kes yang berkemungkinan positif di lapangan. Untuk di luar kawasan-kawasan zon merah dan sebagainya, saya masih berpendapat bahawa pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan adalah tepat, iaitu menyaring mereka-mereka yang berisiko tinggi sahaja. Ini adalah untuk kita memberikan tumpuan kepada zon-zon merah di samping juga memberikan pertimbangannya kepada mereka-mereka yang berisiko di luar zon merah yang berkenaan. Prof, ada juga laporan yang mengatakan bahawa 43% ataupun kebanyakan pesakit yang mula mendapatkan rawatan di Sabah ini adalah pesakit yang sudah pun berada pada tahap kesakitan yang begitu tinggi sekali untuk menerima rawatan. Kita melihat 4 kes kematian melibatkan kematian di Sabah sendiri. Bagaimana orang ramai perlu memahami sekiranya mereka mempunyai simptom dan gejala, mereka perlu pergi segera untuk membuat ujian dan sebagainya, Prof? Mereka yang mempunyai risiko jangkitan terdedah kepada yang positif perlu segera untuk mendapatkan saringan. Itu yang pertama. Yang keduanya, sekiranya ada tanda-tanda yang mungkin memberikan tanda-tanda mereka mendapat jangkitan, perlu segera mendapatkan rawatan kerana berdasarkan data-data yang kita ada, individu yang lewat mendapatkan rawatan terdedah kepada komplikasi yang serius, individu yang telah didokumentasikan sebelum ini walaupun pada usia yang muda terdedah kepada komplikasi yang teruk sehingga boleh membawa kematian. Untuk itu, mana-mana individu yang telah mendapat gejala-gejala dan sebagainya segeralah mendapat rawatan dan jangan tunggu sehingga dah teruk baru nak pergi ke hospital. Prof, bagaimana untuk orang ramai mematuhi SOP terutamanya di kawasan-kawasan yang berkepadatan tinggi, kawasan perumahan atas air dan sebagainya yang sekarang ini dilaksanakan PKPD. Mungkin di kawasan-kawasan lain yang juga perlu mematuhi SOP, di kawasan-kawasan yang padat ini yang mungkin sukar sedikit untuk mematuhi SOP. Bagaimana, apa yang mereka boleh lakukan untuk membantu melengkungkan jangkitan penularan COVID-19 ini? Ya. Dalam kesihatan awam, apa yang perlu dipertingkatkan ialah masyarakat perlu sedar bahawa tanpa penglibatan masyarakat, keadaan pencegahan sukar untuk dilaksanakan. Untuk itu perlu digerakkan semua pemimpin-pemimpin masyarakat di perkampungan-perkampungan yang berkenaan untuk turut bersama-sama turun padang dalam menasihati individu-individu yang terlibat yang menghuni di kawasan tersebut. Saya ambil maklum kadang-kadang di tempat-tempat tersebut untuk memberikan kefahaman tentang kepentingan SOP itu agak sukar. Bagaimanapun melalui pengalaman kita dapati bahawa sekiranya pemimpin-pemimpin di tempat yang berkenaan dapat menunjukkan sikap kepimpinannya ke hadapan, memberikan motivasi, mengingatkan antara satu sama lain, dan di samping itu saya sangat mengesyorkanlah untuk NGO atau pertubuhan bukan kerajaan untuk turun padang bersama-sama dengan masyarakat tempatan dalam melaksanakan pematuhan terhadap SOP ini, membolehkan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti berkenaan, membekalkan pelitup muka dan juga peralatan-peralatan yang perlu sebab dengan jalinan kerjasama ini dapat memberikan lebih lagi pematuhan mereka terhadap pencegahan yang disyorkan. Prof, kalau sebelum ini kita dengar pada fasa pertama ataupun gelombang pertama, angka itu mungkin sekitar 100 lebih, kita sudah panik. Tapi sekarang ini kita melihat kepada angka 800 lebih dan 100 lebih itu angka hanya berada di Kuala Lumpur ataupun di Selangor saja. Di Sabah itu begitu tinggi sekali. Bagaimana untuk orang memahami bahawa angka-angka ini
perlu dibaca walaupun ada di kluster tembok dalam penjara dan sebagainya, tapi ini adalah sesuatu yang real, yang memang wujud dalam keadaan sebenar, yang orang ramai yang mungkin cukup memahami pematuhan SOP dan sebagainya perlu mematuhi SOP kerana ini masih ada dalam komuniti dan sebagainya. Angka-angka yang telah dikesan tersebut, ya, yang positif, yang telah diasingkan, yang dirawat, itu yang kita dapat, ya. Bagaimanapun secara retrospektif kalau kita melihat, ya, kepada kesan pendedahan sebelum itu, kita boleh jangkakan sebenarnya kadar sebaran agak meluas, lebih meluas berbanding dengan gelombang pertama dan yang gelombang kedua berkenaan. Jadi untuk itu kita semua individu-individu dalam masyarakat perlu memahami keadaan ini. Kita tidak mampu melakukan yang lebih lagi, ya, berbanding dengan yang disyorkan. Ya, kita perlu menjaga jarak, memakai pelitup muka, menjaga kebersihan tangan. Bagaimanapun, saya dapati bahawa penggunaan pelitup muka, compliant ataupun pematuhan itu agak rendah. Ya. Masing-masing memakai pelitup muka tapi biasanya mendedahkan bahagian hidung. Ya. Dan ini tidak begitu bagus. Ya. Kalau kita melihat kepada pola sebaran dengan peningkatan ini, dia memberikan risiko terhadap potensi kes-kes baru dan juga kluster-kluster di tempat yang baru. Jadi untuk itu, saya mengesyorkannya, menasihatkan untuk kita semua untuk sentiasa patuh, ya, kepada SOP, cara pemakaian pelitup muka, bagaimana mengendalikan kebersihan tangan dan seterusnya, mengelakkan tempat-tempat yang berisiko untuk menularkan jangkitan. Antara yang kita risaukan apabila jangkitan begitu tinggi sekali iaitu tahap kemampuan, kapasiti, kemudahan penjagaan kesihatan kita ataupun aset untuk merawat pesakit ini. Antaranya sebagai contoh, kita wujudkan pusat kuarantin dan juga rawatan berisiko rendah PKRC di Sabah itu, tetapi pada masa yang sama laporan juga apa yang disahkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan mengatakan bahawa penggunaan katil hospital COVID-19 di Sabah mencecah 76% dan ICU ataupun unit rawatan rapi ini 70%. Bagaimana jangkaan Prof sendiri? Kita saksikan angka ini semakin meningkat. Adakah kita akan berdepan dengan kesukaran dalam menyediakan aset-aset dan kemudahan ini di Sabah khususnya? Untuk mengendalikan sistem perkhidmatan kesihatan secara keseluruhannya, ya, kita perlu melihat dari pendekatan yang lebih menyeluruh. Ya. Keadaan ini sebenarnya adalah merupakan hasil kerjasama, ya, antara kerajaan iaitu melalui Kementerian Kesihatan dan juga penglibatan masyarakat, ya, dalam mengelakkan diri mereka dari ditularkan oleh jangkitan. Di pihak Kementerian Kesihatan, mereka telah melaksanakan dan sedang melakukan tindakan strategik, ya, untuk mengelakkan sebarang kemungkinan berlakunya kelumpuhan sistem perkhidmatan yang ditawarkan. Terutama bagi pesakit-pesakit COVID, ya, kita harap, ya, perkhidmatan tersebut masih dapat diteruskan, ya, meskipun kita berdepan dengan peningkatan kes, ya, terutama di negeri Sabah. Dalam masa yang sama, setiap individu kita, ya, masyarakat, ya, perlu mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif. Ya. Kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya tindakan untuk mengelakkan kelumpuhan sistem perkhidmatan kesihatan ini hanya kepada Kementerian Kesihatan ataupun kepada kerajaan. Di peringkat kita perlu mengelakkan diri kita dari dijangkiti, mengelakkan potensi penularan dan sentiasa patuh kepada SOP. Itu sahaja yang diperlukan. Sekiranya kita masing-masing dapat memberikan komitmen kerjasama di samping teladan yang baik, ya, daripada pemimpin-pemimpin tempatannya, imam, ketua-ketua kampung, penghulu, ketua-ketua masyarakat. Saya yakin perkara ini dapat dilaksanakan dan kita dapat mengelakkan lebih banyak jangkitan, seterusnya dapat membantu untuk meladaikan graf COVID-19 ini.